Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, yang mengajar kita agama ni Allah. Allah ajar Nabi SAW ajar sahabat, tu ajar. Dan apabila orang yang diajar tu tak amal, walaupun dia mengajar salah, tak faham. Jadi Nabi mengajar betul. Lepas tu sahabat yang amalkan apa yang diajar tu, diajar betul. Lepas akan sampai satu waktu yang mengajar tu dia tak amal. Jadi dia dah jadi orang yang iman lemah lah tu maksudnya. Dan bila dia jadi iman lemah, dia ajar orang dia tak amal. Lepas tu dia ajar benda tak betul. Jadi itulah bagaimana Islam jadi tak betul. Kerana yang mengajar tu iman sudah lemah. Dia tak amal apa yang dia ajar. Dia tak boleh amal sebab apa? Iman dia lemah. Sebab dia kerana dia tak amal apa yang dia ajar. Terutama perintah kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah. Terutama perintah tu berjuang, berkorban dengan harta diri di jalan Allah, tak mau buat. Mau belajar je. Lepas tu dia mengajar. Mesti dia tak ada iman. Lepas tu tak ada iman, dia mengajar untuk duit lah. Bukan untuk sukakan Allah. Dia mengajar untuk duit. Dia tak boleh mengajar untuk sukakan Allah sebab iman tak kuat. Iman tak kuat sebab tak buat kerja dakwah. Cara Muhammad SAW dengan niat bersuara, tak mau keluar jalan Allah, berkorban harta diri, tak mau. Akibat tu iman dia lemah, dia dapat riak, dapat duit, dan dapat ajar benda salah. Jadi Islam pun lama-lama jadi rosak. Jadi selepas Nabi meninggal, agama tu makin turun. Kata Nabi sampai datang pemuda dari timur tu. Lama tu. Jadi bila dia datang, kamu kena ikut dia. Walau kamu kena merangkak atas salji. Bukannya maksudnya mesti itu. Maksudnya kamu kena ikut dia. Walau kamu terpaksa bersusah payah lah. Jadi tak nak ikut. Jadi dia tak faham hadis tu. Hadis tu maknanya dia ingat salji je. Salji tak ada. Dia pun tak nak lah merangkak. Maksud tafsir daripada walaupun kamu kena merangkak, mana walaupun kamu susah untuk melakukannya. Merangkak atas saja bukan senang kan. Susah kerja. Kamu kena ikut juga dia walaupun merangkak atas saja. Maksudnya kamu kena ikut walau susah, pasti baru kamu akan selamat. Jadi sehinggalah datang pemuda dari timur. Dia kata pada ni ahli bait dia, keluarga dia, selepas aku meninggal, kamu akan dipinggirkan. Orang Islam, mana orang Islam dia turun lah. Dia punya iman, amal, semua tu. Banyak ilmu tapi bukan ilmu sahaja, maklumat je banyak. Jadi kamu akan dipinggirkan kerana Nabi SAW. Sehingga, mana dipinggir terus. Sampailah datang pemuda dari timur. Maksudnya Islam tu turun, naik balik bila datang pemuda dari timur.
Jadi semua orang menunggu aja. Tak mau jadi pemuda tu. Mana nak jadi? Kan? Saya menunggu je pemuda dari timur. Ataupun saya menunggu je Mahdi. Menunggu. Saya tak mau. Saya tak mau jadi pemuda tu. Pemuda tu lain dia. Tak tahu. Saya akan bagi kuliah ciri-ciri pemuda Banu Tamim ke, pemuda dari timur ke, Mahdi ke, Satria Peringit ke, semua dia. Semua tunggu. Jadi mana dia datang Riong tu? Kau tunggu aja macam. Sekarang tunggu. Mana dia datang? Jadi dia datang di langit ke? Jadi kata kumpulan Syiah lah, ajaran tak betul ni, Syiah. Bukan Islamnya. Dia sekarang dekat gua. Lepas tu ada satu tempat lah dekat apa tu? Dekat Qom tu. Macam perigi. Dia kata Mahdi tu dalam tu. Aduh. Satu hari dia akan keluar. Ada daripada gua. Yang Syafiq, yang ahli apa ni Sunni ni, yang ini tak tahu mana dia. Yang Syiah tu dia kata dalam gua, dalam perigi. Yang Sunni ni dari mana dia datang? Rashid ni Samad. Madinah. Tak ada, dia tak tahu. Dia kata ada lah, tapi tak tahu dari mana dia datang. Tapi dia orang semua tunggu je dari zaman Nabi dulu. Bila dia dengar tu, sampailah sekali ni, dia orang tunggu je. Siapa yang nak datang tu, maknanya bukan manusia lah. Maknanya kalau kamu manusia ni menunggu, maknanya dia orang tu semua orang malas. Yang orang Syiah tu malas dan fairy tale. Fairy tale tu. Fairy tale cerita-cerita dongeng. Yang Sunni ni dia kata dia ni dari Madinah. Mana semua orang Madinah pun menunggu je. So tak adalah datang nampak. Semua menunggu. Jadi silap mereka. Jadi Allah SWT takkan bangkitkan pemuda dari timur tu. Kalau tak ada pun, satu orang pun nak berusaha jadi pemuda tu. Yang adanya ada. Yang nak jadi Mahdi. Berpakaian, gaya. Lepas tu mengaku, saya Mahdi, ikutlah saya. Mana orang nak ikut dia? Banyak orang kat Indonesia, seluruh dunia, tiba-tiba mengaku Mahdi Malaysia. Sebab dari timur tu kan. Tiba pergi Mekah mengisytiharkan Mahdi. Datang balik ke Malaysia, dia main ceramah Mahdi. Siapa nak dengar? Jadi dia orang tu banyak Mahdi. Setakat ni tak ada yang betul. Kan? Siapa pakcik Indonesia tu kamu jumpa? Dia kata dah banyak dah aku kira. Berapa? Apa dia cakap? Ada senarai ni. Ada senarai kan yang dah mengaku Mahdi kat dunia ni. Belum ada yang betul. Belum ada. Belum ada. Semua tak betul. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, orang Islam ni pemalas maknanya. Dia ni macam percaya benda tu boleh berlaku macam magic. Magic apa bahasa Melayu? Silap mata. Silap mata. Jadi bila silap mata itu makna cerita fairy tale lah. Macam Syiah tu je. So Mahdi ni fairy tale. Cerita dongeng. Sebab dia orang yang buat dia dongeng. Sebab satu mengatakan dia dalam gua atau dalam perigi. Satu tak tahu mana dia datang. Maknanya bila bukan manusia mestilah jin atau malaikat atau apa. Tak mungkin lah. Dia mesti manusia juga. Tapi siapa manusia tu? Semua menunggu aja siapa dia. Jadi semua tak nak berusaha. Nak hidupkan agama ni. Mereka kenapa tak nak berusaha hidupkan agama ni? Semua nak cari duit. Macam Sufyan. Semua nak cari duit. Nak cari kaya. Tanya Sufyan, apa kau nak? Sufyan?
Duit. Nak duit lah. Salari. Lagi nak apa? Kau nak apa lagi? Kahwin. Kahwin. Itu ya. Orang macam Sufian ni hampir semua dunia lah. Yang adanya itu je lah. Pendi nak apa Pendi? Ha? Pendi dalam hati nak apa? Ha? Macam-macam. Apa? Macam-macam. Macam-macam. Yazid, kau nak apa? Dalam hati, aku tak nak dalam mulut. Hati saya tu nak macam-macam tak? Engkau? Macam-macam. Ha, Ya, apa je lah. Azri? Takkan macam-macam nak apa, nak jin pun takkan pernah. Dah baik lah. Maksudnya, cakaplah dunia. Malas nak cakap dunia, konon hina. Tapi sebenarnya kamu nak ni dunia. Bayangkan kamu yang belajar agama ni, yang dia beritahu ulang kali dunia tu sementara tak ada apa-apa, tak boleh bagi faedah pun tak boleh. Bayangkanlah yang tak dengar, yang tak baca. Tentu sekali dia orang tak nak Allah. Ada nak Allah? Tak ada. Dalam hati kamu ni betul-betul lah, ada tak nak Allah? Tak ada kan? Bila kamu nak dunia, memang Allah tak boleh nak. Dia either Allah atau dunia, itu je. Kalau kamu tak ada dalam hati, jangan kita kat mulut tak mau. Kan? Dalam hati tu nak dunia, Allah pun takkan ada. Jadi kita 1 or 0, itu je dia. Maknanya Allah bilang hati ni tak boleh ada dua. Kalau kau nak aku, dunia tak boleh. Kalau kau nak dunia, aku lari. Aku tak ada. Macam tu lah. So kita make a choice lah sekarang. Nak Allah atau dunia. So kalau kamu kata saya nak Allah dan dunia, tak boleh. Hati tu tak boleh ada Allah dan dunia kat situ. Hati tu Allah buat untuk dia. Tapi kalau kau nak dunia, kata Allah, aku tak ada kat situ. So Yazid dah pilih nak dunia. Dia kata nak Allah sikit. Allah tak nak masuk. Kamu ni nak 1 atau 0. Aku atau tidak. Kalau aku tak ada, dunia. Habislah. Tak adalah jadi kekasih dia. Betul tak? Jadi beriman beramal saleh bolehlah mungkin. Tapi tak dapat dia lah. Jadi kekasih Allah ni tak boleh ada sikit pun. Tahu? Nak lain semua tak nak. Kim tak boleh. Kata Allah, aku atau dia. Macam perempuan lah. Perempuan yang yalah, banyak cerita-cerita lah. It's a common perkara kan. Semua perempuan, aku atau dia. Macam tu lah. Me atau dia. Dia, I go. Me, I will stay. Macam tu lah. Lebih kurang. Itu baru cinta manusia. Pun dah cakap macam tu. Awak nak saya atau dia? Saya nak dia. Pisah kita. Macam Mak Azdi, Mak Anzalah cakap dengan Azdi, saya atau perempuan lain. Kalau kamu kahwin lagi, saya akan tinggalkan. Saya akan cerai. Sebab apa? Dia sangat sayang, cinta dengan bapa dia. So Allah SWT takkan pula Allah beritahu, aku boleh berkongsi dengan dunia. Aku pencipta langit, pencipta segalanya. Lepas tu aku nak diduakan. Tak galak. Takkan mungkin. Sebab itu Allah tak mau syirik dalam hati kekasih dia. Dalam hati orang beriman beramal saleh boleh syirik, tolerable limit. Tolerable mana? Boleh diterima oleh Allah. Macam syirik yang pada Azri itu tak boleh diterima. Azri badan kecil, muka bulat, macam orang baik. Tapi syirik tak baik dia. Bila syirik je tak. Allah tak menganggap orang syirik dia baik, kan? Siapa Tuhan dia lain daripada Allah, Allah kata kau masuk neraka lah, kan? Lepas tu Allah bagi syaitan buat kawan dia, penasihat dia. Marahnya Allah tu bagi syaitan pula.
Jadi syaitan lah dia punya penasihat siang, malam, pagi, petang. Ayolah. Jadi sekarang Allah tak mahu kita mempersekutukan dia. Kalau kita nak jadi kekasih dia, mesti sikit pun tak mahu. Sebab itu Ibrahim AS bila dia ada cinta sikit kat bini dia dengan anak dia, Siti Hajar tu, dia dah lama menunggu nak anak-anak ni. Bukannya baru ya. Dah tua pun dia dapat tahu. Ingat tak sayang ke? Anak lelaki Dah lama kan. Lepas tu dapat. Tentu dah dia sayang kat bini dia dan sayang lagi pada anak dia tu. Bini tu memang sayanglah sebagai asbab je kan. Tapi anak tu, itu yang dia sayang tu. Allah kata tak boleh. Kau Ibrahim, kau nak jadi kasih aku pun mahu kau jadi kasih aku. Sekarang aku duga kau. Bawa bini dengan anak kecil ni. Jauh pula tu dari Mesir tu, jalan bukan senang tu nak pergi. Tapi perintah Allah pergi juga dia. Dah lah, bukan naik aircon kan. Kereta aircon tak ada. Atau pesawat, naik unta je. Panas. Banyak dia jauh. Cubalah naik unta sekarang daripada Mesir ke Mekah. Larat tak? Tak ada kamu ndaknya. Begitu punya susah, tak ada dia. Lepas tu untuk tinggalkan bini tu, dia tahu tu perintah Allah tu. Allah bagi wahyu kat dia. Kalau tidak takkan dia nak pergi sana. Allah lah suruh dia. Sehingga kan bini dia pun nak heran. Kamu nak tinggal kami di sini? Dia pun tak boleh nak jawab. Bini cakap Allah suruh. Ya. Baru dia terima. Jadi tapi bila dah tinggalkan tu, dah lama betul kan. Cinta bini pun hilang lah. Tapi anak tak hilang. Masih di hati ni. Macam Azri, bini tu tak berapa cinta. Tapi anak tu dia cinta. Dia punya hati, mak dia tak cinta, ayah dia tak cinta, semua tak cinta. Dia masukkan ke hati dia anak dia. Penuh lah hati tu. Ada 5 anak lelaki lah tu. Itulah yang menjadi Tuhan dia. Sekarang dia tinggalkan tu dah kurang sikit Tuhan, tapi tak kurang lagi. Tiap kali dia balik, dia fikir anakku apa dia hendak. Anak dia pun, bini dia kalau nak suruh dia balik, bukan cakap saya cinta kau, tolonglah pesan. Anak bertanya bila abah nak balik. So bila Azri dengan anak je, boleh tak saya balik? Dia tanya saya. Itulah antara mak dia, Tuhan dia, Rashid, Yazid, bini dia, Tuhan dia, dan lain-lain. Rashidi, diri sendiri Tuhan, dan lain-lain. Sufian, dunia, kerja dia Tuhan. Pendi, dunia dia Tuhan dengan bini dia. Jadi Tuhan yang mulia, Allah tak suka kamu. Kalau kamu bertuhankan dia lain daripada dia, tak mau. Kalau kamu bertuhankan dia dan yang lain tu ada sikit ya, dia boleh tahan ke tu? Itu tak boleh tahan tu. Sebab itu orang tu dikatakan beriman beramal saleh. Allah ni pemurah. Kalau orang lain tak nak dia, bini pun tak nak. Kalau kita ada cinta perempuan lain, tak mau. Tak boleh. Ada juga yang boleh lah. Yang bermadu tu boleh lah. Yang tak mau dia madu tak mau. Tapi nak jadi kekasih Allah ni tak boleh. Takkan dah. Jadi Samad belum jadi kekasih Allah. Beriman beramal soleh tapi ada syirik, tapi tolerable. Tolerable maknanya boleh diterima. Yang kamu yang lain ni syirik, tak tolerable, tak boleh diterima. Nah,
Itulah bezanya tau. Yang saya dengan izin Allah tak ada. Jadi bila tak ada cinta lain selain Allah, baru diterima sebagai kekasih Allah. Untuk itu Allah duga juga sebelum tu. Bila jadi beriman beramal saleh tu Allah duga. Duga tengok dia ni nak aku betul ke tidak. Nak juga sikit ke. Tu. Cinta bini sikit tu cerai. Kerja tu tinggal. Duit tu kadang aku bagi duit, kadang aku tidak. Kerja. Macam tu lah. Sehingga hilang semua cinta duit, cinta bini, cinta anak, cinta kerja, cinta apalah. Tinggal dia. Baru kita diterima jadi kekasih dia. Jadi orang yang diterima jadi kasih Allah ni, Allah SWT kalau rindu kat dia, Allah buat dia ada keinginan nak pergi ke haji. Jadi sebab itu dalam hadis tu, kalau kamu ada keinginan tu, segerakan. Mana Allah dah panggil kamu tu. Yang diorang kata panggil tu, seru tu, itu untuk kekasih Allah. Bukan tak ada, tak tunggu seru. Kamu nak tunggu seru apa? Kamu bukan kekasih dia. Yalah. Kekasih Allah tu, Allah bukan duduk kat situ. Tapi maksudnya Allah SWT bagi dia keinginan nak pergi. Jadi itu sebab Nabi bilang kalau ada keinginan kamu nak pergi, segera pergi. Mana Allah dah tunggu kamu. Bukan Allah di sini, tapi Allah dah tunggu, mau dia. Memang semua masjid rumah Allah, tapi rumah yang Allah besar. Bukan tempat Allah duduk. Dia punya metapos. Metapos ni macam nak membuat manusia ni faham. Itulah dinamakan Kaabah tu rumah Allah. Yang kamu yang bukan kasih Allah, yang tak beriman, tak beramal saleh ni semua kena pergi Mekah walaupun tak ada keinginan. Kena paksa diri. Jangan tunggu seru. Seru ni untuk kasih Allah je. Untuk apa Allah seru kamu? Kamu dah lah syirikkan dia. Lepas tu suruh pergi. Memang tak ada keinginan lah kamu. Jadi tak ada keinginan, tak ada pergi. Sampai tu. Dah malu lah. Dah malu Allah. Dia orang kata bila nak pergi haji ni, dah tua bangka ni. Pergilah. Tu yang bagi yang tua-tua semua pergi tu. Dia orang pergi sebab pertama sekali malu kat orang. Duit banyak, apa banyak, haji tak ada. Tak tahan niat telinga dia. Kawan semua dah haji. Kawan semua dah haji. Awak tak haji lagi. Jadi orang Brunei dia banyak duit. Pergi haji kan. Umumnya kat Brunei banyak pergi haji. Dia orang pun satu kemegahan pergi haji. Satu kemuliaan sudah pergi haji. Saya pergi Filipina, orang balik berhaji. Semua orang sepanjang jalan saya nak pergi Marawi tu ada semua kain rentang. Selamat kembali haji ini. Selamat balik datang haji. Macam-macam haji tu. Ya kemegahan lah. Jadi begitu juga kat Malaysia ni, Indonesia kan, dan seluruh dunia lah. Semua image. Bukan dia orang dipanggil oleh Allah, panggil dia tetamu Allah sebut dia kat mulut, tetamu Allah tak ada. Jadi kamu semua ni kalau nak tunggu keinginan memang tak pergi haji lah. Kena pergi haji dan kena paksa untuk sukakan Allah, bukan untuk nama. Bukan untuk dipanggil orang haji. Sebab itu bila balik dari haji, tak usahlah letak nama Tuan Haji. Ini Tuan Haji Azdi Abbas. Ada. Saya cakap kat dia, dia kata saya buat haji ni supaya orang jangan ajak saya benda-benda tak baik. Dia tak tahulah. Orang ajak benda tak baik, cakaplah saya tak nak pergi, sudahlah. Apa hal lah pula nak sebut nama haji. Abang saya selalu panggil Haji Naswar ni. Abang saya tu. Sebab dia nak dipanggil Haji Daud. Jadi pergi haji semua nak namanya. Malu kat orang. Jadi yang bila kamu dapat keinginan nak pergi haji tu, itu
Itu sebab itu kekasih Allah. Dan orang yang nak jadi kekasih Allah ni tak boleh kalau tak jadi beriman beramal saleh dulu. Kena jadi beriman saleh dulu baru boleh jadi kekasih Allah. Jadi di akhirat nanti kekasih Allah ni masuk dulu syurga. Batch kedua masuk syurga orang beriman beramal saleh. Yang ketiga semua masuk neraka. Kan? Jadi Anzala kata tak apa aku masuk neraka sama kawan-kawan aku. Dia orang ada juga kat dunia ni, ada motor besar, ada makwa belakang peluk dia. Aku masuk neraka, motor besar tak ada, wanita peluk aku tak ada, baik aku jadi macam dia orang. Tak payah nak buat usaha dakwah ni. Macam tu dia punya fikir lah. Betul tak Anzala? Kamu punya fikir kan? Dulu kan? Sekarang masih lagi? Kurang. Masih lagi dia kata kawan-kawan dia tak buat kerja dakwah. Ada motor besar, ada makwa dan ada yang ada anak dah. Dia kata. Yang aku masuk neraka juga, Amir Sa'ad cakap. Buat kerja agama. Lepas tu tak ada motor besar, tak ada makwa dan anak tentu tak ada lah. Jadi dia rasa menyesal lah. Lepas bila saya bagi tahu orang hafiz Quran ni, walaupun dia masuk neraka, kulit dia tak bakar. Alah, menyesal tak jadi hafiz Quran. Aku nak masuk neraka, tapi tak mau kulit aku terbakar. Menyesal aku tak habiskan hafiz. Itu pula dia faham. Betul ke faham dia tu? Sufyan? Betul ke? Sufyan pun tahu itu tak betul. Yang bodoh, yang tak lulus belajar Amerika pun faham itu tak betul. Kita mau masuk syurga selamat dari neraka. Itu perintah Allah, bukan masuk neraka supaya jangan dibakar kulit. Oh, aku habis Quran, masuk neraka pun tak apa. Aku ada motor besar, belakang ada perempuan, aku habis Quran, tak apa. Sebab aku tak dibakar kulit aku. Action. Lepas tu ada hadis palsu, kalau percaya itu hadis palsu, memberi syafaat 10 ahli keluarga. Awak dalam masuk neraka nak bagi syafaat, diberi kuasa syafaat. Orang yang diberi kuasa syafaat tu bukannya hafiz Quran, nabi-nabi, aulia, kekasih Allah yang takkan masuk nerakanya. Dia masuk neraka je api sejuk. Dia masuk neraka bukan ni untuk ambil orang keluar dari neraka. Api dia sejuk. Api neraka kata keluarkan dia, ya Allah. Tidak, aku mati ni. Aku habis lah. Betul tak? Jadi kekasih Allah ni tak boleh ada cinta. Sikit pun tak boleh. Faham? Ibrahim AS cinta anak. Allah beritahu, kamu sembelih dia. Ini cinta bini dari Allah. Nak cerai pun tak mau. Sembelih bini tak boleh sebab dia bukan anak kita kan. Anak pun tak boleh. Tapi Allah SWT memang tak mau dia bunuh anak dia. Tapi nak duga dia tau. Dia ni nak tak? Kalau dia nak, aku angkatlah perintah tu. Bukan Allah nak perintah tu betul-betul nak suruh dia ni. Nak duga dia. Jadi Ibrahim AS sedia. Bila anak dia sedia, dia pun sedia. Zam. Nanti kita pergi haji, kita semua melakonkan watak-watak mereka yang dalam kes ni, Ibrahim AS. Kita pergi Kaabah tu dibina oleh dia dengan anaknya Ismail. Ada tapak Ibrahim lagi. Tapak kaki dia. Allah simpan tau. Ada dalam. Lepas tu ada sa'i Siti Hajar berlari 7 kali. Jauh juga tu. Baru ni saya pergi, saya dah tua. Waktu muda dulu okey lah. Tua lambat aja.
Lepas tu nak kencing pula, alamak. Tengah-tengah nak sa'i tak nak kencing, nak kena pergi pula toilet pula jauh pula. Dah masalah. Tengah-tengah sa'i azan, terus berhenti. Kena semayang maghrib, terus apa maghrib terus lagi sa'i. Itu semua watak-watak lakonan. Air zam-zam, minum air zam-zam, lepas tu melontar di jumrah. Itu semua nak baling syaitan yang nak kacau Ibrahim AS. Lepas tu berkorban kambing, korban unta. Nabi SAW mengorbankan 63 unta. Satu unta untuk 1 tahun dia hidup. Dia duduk 63 tahun. So kalau nak ikut sunnah betul, 65 tahun saya 65 ekor unta. Aduh. Ya. Jadi haji tu apa? Mula di Arafah, dari Zuhur sampai Maghrib, Nabi berdoa, menangis-nangis. Itulah yang kena dibuat oleh orang Islam. Orang Islam semua tak tahu apa Nabi buat waktu di Arafah. Dia datang Arafah, dia bagi ceramah panjang. Lepas dia bagi ceramah panjang, dia naik unta dia, pergi ke padang Arafah. Lepas tu Zuhur dan Asar sekali. Lepas tu berdoa sampai Maghrib. Nangis. Sebelum terbenam matahari, Nabi dan sahabatnya pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi doa lagi lepas sembahyang Maghrib dan Isyak. Lepas tu Nabi Muzdalifah tu bermalam di situ. Dan subuh bersemayang dengan sahabatnya, dan sebelum matahari naik berjalan ke Mina. Dalam perjalanan tu Nabi suruh hamba dia, sahabat tu ambil batu tu dia untuk dilontar di jumrah. Jadi berjalan sampai 10 Zulhijjah di Mina. Di Mina itulah hari raya. Kalau kita tu hari raya di seluruh dunia. Lepas tu Nabi berada di sana selama 3 hari. Hari dia sampai tu dan 2 hari lagi. Setiap hari melontar di 3 jumrah. Selepas itu Nabi pergi korban. Jadi itu semua kita kena tahu dan ditulis dalam tafsir saya hadis tentang haji. Dengan izin Allah hari ini hari saya selesai tafsir 7 buku hadis. Dengan izin Allah sekali puji baginya, fadilat dakwah, fadilat semayang, fadilat tahajud, fadilat Quran, fadilat sedekah atau fadilat korban hartanya Allah, fadilat haji, puasa dan fadilat haji. Jadi yang saya telah siap pada hari ini 84 kitab Quran, tafsir Quran, 84 kitab. Dan 7 kitab hadis. So akan dimuat apa bahasa Melayu? Loaded, muat turun. Muat naik ke Amazon.com dan Google Play. Maka harga di Malaysia murah. Google Play RM29.90 untuk Quran. Untuk hadis tak tahu lagi. Jadi tuan-tuan kena ambil ni. Kena beli, baca hari-hari Quran ni dan hadis ni. Baca di rumah sama keluarga, baca di masjid. Belilah kalau beli satu-satu. Kalau tak boleh, kalau beli semua Quran, semua hadis dekat berapa? 2,500 dekat. Oh. Banyak orang buat 2,500. Saya buat keliling rumah tu sebagai kontraktor tu pun 2,500.
Itu buat rumah keliling untuk betulkan dia punya tu je. Tak 2,500. Banyak orang korban 2,500 beli tu, beli ni. Beli handphone boleh. Beli handphone. Takkanlah Quran. Kalau Quran, oi mahalnya. Quran 2,000 tu. Oi mahalnya. Handphone 6,000. Okey. iPhone. Macam Anzala yang tak ada duit pun iPhone juga. Mana ada? Tapi nak tak? Anak. Ya. Jadi tuan yang mulia, jangan anggap Quran ni mahal. Ini bukan harganya sebenarnya. Ini sebagai token saja. Dia bukan harga dia. Kalau kita dapat sesuatu tak ada beli, tak ada cara Islam sebenarnya. Kita nak dapat sesuatu kena beli. Musa dan kaum Bani Israel nak suruh Musa tanya Allah. Allah tak suruh dia suruh macam tu je. Kena bayar. Seekor lembu kena sembelih. Macam tu lah kita belajar dari situ. Nothing free. Kita kena belanja korban. Macam dia orang belajar kat saya. Walaupun saya mau free, tapi Allah bilang tak boleh. Korban 1 ekor kambing nak tamat belajar. Si Rashidi belum bayar lagi. Tendi belum lagi nak belajar free je. Tak boleh. Dia dalam agama ni nothing free juga. Kita nak iman, kena korban harta diri. Keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari. Kita nak apa-apa, belanja duit. Nak dunia pun belanja duit. Nak ini pun belanja duit. Takkan nak agama tak belanja duit. So itu kita kena faham. Kita kena korban. Quran tu kalau kita dapat free, saya dah bagi free baca dah dekat 7 tahun dekat internet. Pun tak nak baca. Sekarang kalau kamu tak nak baca terus, kamu akan rugi. Kamu takkan tahu yang benar. Selamanya jalan sesat. Kalau selamanya jalan sesat, last masuk neraka lah. Baik kamu tahu jalan benar sebelum mati. Dan amal yang benar sebelum mati. Mudah-mudahan kamu selamat, berada jalan lurus, masuk syurga. Selamat. Itu benda sangat besar. 2,500 itu tak besar. Nah. Okey.